Ini daripada Khairul Idris. Okay, let me just screenshot ini komen dulu supaya menyenangkan kerja aku untuk add dalam videoku esok. Daripada Khairul Idris. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sebenarnya dah aku kekok bila orang panggil aku Puan. It's like so formal. Panggillah Kak Nur ke Aunty Nur ke Puan tu macam that is the way kot. Sebab kalau kita keluar kat sini pun orang panggil Madam. Madam is like Puan kan. Waalaikumsalam. Saya dah cuba buat lemang dan 2 resepi kek dari Puan. Alhamdulillah enak amat. Alhamdulillah. Andai dah aku dapat berkongsi dengan rezeki pula. Rezeki lah tu kan. Kongsi rezeki lah tu kan. Andai dapat berkongsi resepi yang mudah, simple, sedap dan enak dimakan, itu adalah yang paling utama channel ini. Kita masak yang sempoi-sempoi tapi sedap. Kita bolak-balikkan resepi asal menjadikannya ianya mudah ya untuk orang-orang yang tidak cukup masa atau tidak cukup bahan gitu. Jadi terima kasih buat Khairul Idris kerana telah mencuba resepi-resepi yang dah aku kongsikan. Terima kasih. Ini daripada Huril Aini. Sordap nama Saya nampak Puan ada beli kacang kelisa dan kacang botol. Apa aku nak masak dengan kacang botol tu pun aku tak tahu. Rasanya buat salad kot. Pak choy tu biasanya dah aku buat masa goreng mi goreng ke, atau dah aku, yalah mi goreng kot, ataupun nasi goreng pun aku hantam je buat pak choy tu. Sedap kan? Sedap. Pasal menanam tu kan. Recently je tumbuh aura. Ida terkejut. Terkejutnya mama sekarang rajin buat ni. Aku sekel budak ni sekarang. Sebab apa dah aku tiba-tiba nak menanam ni ke? Sebab suka berkongsi. Bila dah aku buat something, dah aku boleh berkongsi video itu untuk dengan anda semua. Jadi tiba-tiba, dan bila berkebun ni macam release tension juga. Release tension. Macam tu. Dan aku sekarang ni tengah cari pokok pisang. Pokok pisang yang dijual ini ialah, dia tulis tidak comestible. Maknanya buah tu, pisang tu kalau berbuah tidak boleh dimakan. Hiasan sahaja. Lakiku ni yang banyak cekadak ni, dia nak pisang yang dia boleh makan. Suka hati kau. Ingat apa? Kat kebun gotah ke? Nak duduk bawah kebun gotah tu makan pisang. Dia nak macam tu. Ingat ni kat Malaysia ke yang kau nak buat macam tu? So nak mencari ni satu hal. Kalau ada pun mahir. Dulu ada pokok pisang tu pun sama juga, tak ada buah. Dia setakat hiasan je, tapi telah mampu telah arwah suamiku buat. So sekarang ni nak menanam, nak veranda kita orang tu macam rumah kaca tu kan, yang panas nak mampu. Bila musim panas nak mampu. Bila musim sejuk nak mampu. Itu nak dikemas dengan barang bersepah-sepah. Tapi sekarang ni panas, aku tak sanggup nak pergi situ sebab aku akan berlengas-lengas panas dia. Ya ampun. Bila dah sejuk sikit barulah. Bila tak panas sangat dah aku nak start lah. Nak buat macam rumah hijau. Dulu situ tempat tanaman-tanamanku. Contohnya serai. Dia sungguh mekar begitu. Mekar di taman. Serai dengan daun kesum. So kena clear off kan tu. Banyaknya kerja aku. Ya Allah, ya Allah. So itu adalah jawapan untuk Huril Aini. Terima kasih atas sokongan dan komen anda. Stay safe wherever you are. Selamat ber-PKP. Duduk rumah diam-diam. Ontok-ontok di rumah ya Huril Aini. Okey, ini daripada komen daripada Salimah Ishak. 24 degree kat Malaysia ni kira sojuk kak. Kira sojuk lah. Kalau kat sini, okey. Ini kira daripada semalam dah tak berapa panas sangat tau. Tapi dalam rumah dia bahang dia terasa kat dalam rumah. Terkumpul bahang panas dia. Sebab kita orang ada veranda, they call it veranda. Rumah kaca kat sebelah rumah ni, attach kat rumah ni kan. So, bahang kat situ sampai masuk kat rumah ni. So, kita rasa panas lah. Aku kat dapur nak dah lah. Dapur ni aku punya office kan. Office. Kita kerja kat office kat dapur ni. Panas. Kalau kat luar tu berangin-angin nampak tu. Kejap lagi aku nak berkebun lah lepas solat. Macam tu. So, 24 degree kalau kat Malaysia kira tak panas Actually kat luar tak panas kalau 24 degree. Dalam rumah lah bahang dia terasa tu je. Yap. Dan aku ingin mengupas sedikit isu yang tengah hangat. Maybe dah tak hangat dah aku sendiri. Dah aku baru nak kupaskan. Dah aku memberi pandangan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan ya, yang mempunyai anak perempuan. Seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Dan aku pesan kepada anak-anakku, belajarlah tinggi-tinggi. Ada gaji kamu sendiri, profession kamu sendiri, ada duit sendiri. Jangan mengharapkan kepada lelaki. Sebab lain perasaannya bila kita bergantung kepada lelaki untuk perbelanjaan, rasa macam minta sedekah tau. Lelaki dia punya ego jadi macam kita ni hamba abdi dia, walaupun tidak semua ya.
Ada lelaki yang baik-baik hati, ya, tidak berkira dengan isterinya, memberi perbelanjaan, kan. Tapi sebagai seorang perempuan yang mempunyai anak perempuan 3 orang, nasihatku ialah belajar pandai-pandai, kerja bagus-bagus. Di samping kerja bagus-bagus tu, cuba untuk menjadi seorang entrepreneur seperti mak kau, ya, buat bisnes sendiri. Kena ada duit sendirilah, jangan mengharapkan kepada lelaki, ya. Walaupun kahwin dengan lelaki kaya, mentang-mentang dia kaya, bagi dia, oh kita kahwin dengan dia sebab dia kaya, this kind of mentality. So, untuk anak-anak perempuanku, aku prefer mereka ada duit sendiri, bekerjaya. Kahwin dengan orang kaya, it's okay, tapi kau tetap kena ada duit kau sendiri. Ya, nak apa? Je peux prendre le truc qui fait froid. Budak ni menyebut betul. Jadi itu adalah pesananku kepada anak-anak perempuanku. Dan bila sudah berkahwin, ya. Ini datang topik kedua pula daripada sudut yang berbeza. Bila kau nak pakai kau punya kabel, kau kan ada bawah sendiri. Nak ambil mak dia punya tu. Berkira kau letak balik. Dan kita sebagai mak ni, kita ajar anak kita macam-macam benda, ya. Kita ajar dia bertukang, kita ajar dia masak, jadi anak yang serba-serbi boleh, ya. Sebab sekarang ni anak perempuan rata-ratanya lebih talented daripada anak lelaki, ya. Aku pilih budak tu. Lagi talented dan cekap dan pantas daripada budak lelaki tu. Dia menjawab tu budak kata. Dah tak payah mak kau buat video, tak payah kacau. Dah. Pergi bawah. Jadi, perempuan zaman sekarang ni bukan sahaja mereka bijak pandai, tetapi mereka boleh buat semua kerja, hampir ke semua kerja-kerja yang dibuat oleh lelaki. Itu telah diajar oleh mak ayah mereka untuk menjadi seorang perempuan yang independen. Akan tetapi, bila perempuan-perempuan itu sudah bertemu jodoh dan berkahwin, daku sebagai mak ni menasihatkan anda semua, wahai anak-anak, wahai adik-adik, cik-adik semua, bila berkahwin, jangan tunjukkan semua kebolehan anda yang anda boleh buat banyak benda. Ya, nak menyampuk apa lagi? Pergi cepat, aku buat video ni tak tengok muka aku pula. Dah, belah. Belah lah cepat, aku bosan buat video orang tengok-tengok ni, ya. Akan tetapi, wahai perempuan yang independen, berkerjaya, once dah berkahwin, tolonglah. Jangan tunjukkan semua kebolehan anda. Jangan tunjuk yang anda boleh pergi bali barang sorang-sorang. Jangan tunjuk anda boleh drive, pergi jumpa doktor sorang-sorang. Jangan tunjuk yang anda boleh bertukang. Jangan tunjuk anda boleh buang sampah, buat segala-gala kerja yang mak bapa anda dah ajar. Tolong jangan tunjuk itu di depan suami anda. Inilah yang dimaksudkan oleh Profesor buat bodoh-bodoh. Ini dikatakan buat bodoh-bodoh. Macam kita tak tahu. Lelaki kan suka kalau perempuan, oh bang, boleh tak buatkan ni? Oh bang. Macam tu. Itu maksud dia. Sebab lelaki ni menaikkan ego dia sendiri. Rasa dia macam gagah lah. Dia semua boleh buat, ya. Isteri aku walaupun dia berduit, walaupun dia businesswoman, dia pasti mengharapkan aku. Jadinya, bila sudah berkahwin, di awal perkahwinan itu sendiri, jangan meletakkan, memanglah kita nak jadi isteri yang misali, tapi jangan jadi isteri yang misali yang menjadikan suami kita seorang suami yang durhaka, seorang suami yang macam mana? Apa that word? Tak tahu aku maknanya. Seorang suami yang banyak dosa lah, sebab disebabkan isteri yang nak menjadi misali, buat semua benda sampai lelaki itu menjadi tunggul biawak hidup yang membesarkan telur, goyang telur depan TV saja. Itu yang kita tidak mahu. Ini komen yang bagi daku menyakitkan hati lah, yang aku rasa nak sekel-sekel yang tulis ni. Daku rasa nak sekel-sekel ni. Dia kata macam ni tau. Isa nama dia Isa. Kami kat Penang, durian yang tersedap lah kak. Nak makan durian sedap kena mai Pulau Pinang kak. Durian dalam musim PKP saat ni masih mahal lagi. Kami di sini relax dulu, tunggu harga turun dulu baru beli. Kau aksen kau dapat makan durian. Itulah sebab apa terfrasnya. Sebab semalam pergi kedai dulu semalam pergi kedai Cina tu kan, supermarket tu ada durian Vietnam mahal nak mampus.
So balik-balik rumah je saya kata ada beli durian tak? Dan aku kata tak ada beli durian lah, mahal lah. Yang beku pun tak beli juga ke? Tak ada beli pun, mahal cakap. So dia frustrated sebab dia dah rindu sangat sebab masa balik Malaysia 2019 dia balon kau-kau si Adam. Si Adam daripada dia kecil memang dia hantu durian, jadi dia sangat frustrated mak dia tak beli durian. Sorry, tak ada bajet untuk mak kau beli durian, nantilah ya bila mak kau dah kaya sikit. Amin. Mak kau akan beli durian untuk korang makan. Makanlah kau sebiji seorang satu. Jadi untuk Isa yang komen menyakitkan hati ya, kata durian sedap tu, hei geramnya, tapi tak apalah, rezeki masing-masing. Tapi kami memang rindu sangat dengan durian. Oh, durian. Oh, sekarang time COVID durian mahal Masa kita orang balik Malaysia tu 2019 lah, masa tu sebelum COVID kan. Murah-murah lah. Kita tak beli yang mahal durian, kita orang beli yang murah-murah saja. Durian kampung is the best. Durian kampung, durian macam udang merah lah, durian pokok bondo tu jarang-jarang sebab kita ni anak ramai yang kuat-kuat makan durian tu. Jadi kita tak boleh beli yang mahal-mahal. Kita beli yang murah-murah tapi sedap pun sudah okey. Ini daripada Mila Fasihah. Okey, dah aku pernah jawab ni berkenaan dekat sini sama ada Daku drive atau tidak. Daku sebelum ini Daku mempunyai kereta yang Daku 2 kali Daku tukar kereta. Kereta pertamaku adalah kereta Fiat Panda yang comelote. Masa tu Daku anak 2 orang merata-rata tempat aku pergi dengan kereta comel tu. Oh, I miss you kereta. Lepas tu lakiku dah jual kereta itu sebab dia nak beli kereta lain ya. Kereta yang dia jual, kereta aku yang aku bayar, dia jual untuk beli kereta dia yang lain tu dan dia bagi aku kereta dia yang second hand tu kan. Dan Daku duduk sini 2001. Jadi I have been driving in this country daripada 2001 sampailah 2014. 2014 adalah hari terakhir Daku drive di sini sebab Daku punya lesen tidak lagi valid untuk digunakan di sini atas sebab-sebabnya. Jadi Daku used to be so independent, buat semuanya buat sendiri. Bayangkan ya, Daku hantar dan pergi sekolah dengan syarat. Lepas tu sampai ada orang tegur kat sini, kenapa your husband biarkan you masih drive macam ni? You should ask your husband to do this instead of you. Sebab semua Daku buat sendiri. Daku nak beli barang ke Daku pergi sendiri. Daku rasa teringin nak makan McDonald ke Daku pergi sendiri. Semua buat sendiri. Jadi bila Daku sudah tidak boleh memandu dan Daku pula masa tu masa mana nak kata selepas tahun 2014 itu adalah zaman era-era Daku mengalami depression. Bukanlah depression teruk tapi mengalami masalah dalaman yang Daku rasa sangat-sangat down. Daku rasa diri ni tak berguna. Daku rasa apa achievement aku bila aku dah berada di negara ini, aku tidak mendapat apa-apa achievement. Daku rasa zaman itu adalah zaman Daku merasa like a total loser macam tu. I feel really bad pasal diriku lah. Itu adalah zamannya. Jadi tidak mahu berjumpa dengan orang lain, banyak berkurung dalam rumah, and then banyak buat hal sendiri. Lepas tu itulah ada masalah lah masa tu, masalah dalaman, I don't feel good about myself. Lepas tu Daku adalah banyak, lepas tu dicucuk oleh setan kan, and then questioning myself, kenapa kalau aku tak tinggalkan negara aku dulu, kalau aku continue kerja dekat bank tu, sekarang aku dah jadi agaknya senior manager ke, I would have my own house, my own car, my own property, blah blah blah, this kind of thing. So itu adalah zaman-zamannya. Jadi it took me sampai sekarang Daku tak ada lesen kereta. Tapi masa Daku pregnant Nana Syifa tu, Daku mengambil effort untuk ambil lesen kereta. Dan Daku telah lulus lesen L, walaupun satu periksa itu, satu kali aku sudah fail itu lesen kereta. Kali kedua Daku ambil, Daku lulus. Itu dapat itu adalah 2017 ya. Jadi lesen L ni dia valid selama 5 tahun. Jadi Daku hanya ada lagi setahun untuk menggunakan kod itu. Jadi bila Daku nak daftarkan si Adam, Daku akan daftarkan untuk sekali untuk Daku belajar memandu. Si Adam kena ambil lesen L dan memandu. Daku hanya memandu sahaja. Itu pun nak mendapatkan kekuatan. Ya Allah, ya Allah. Tapi itulah. The thing is, semenjak Daku tak ada lesen ni, memang bersesuaian dengan keadaannya. Ekonomi teruk, jadi Daku mula bekerja sendiri. Jadi Daku sangat busy dan bayangkanlah kalau Daku ada lesen kan, Daku kena kerja, Daku kena jumpa customer, kena buat penghantaran makanan, semua aku akan buat sendiri. Jadi apa guna laki aku kalau aku buat sendiri semuanya? Jadinya
Dan aku sangat selesa bila suamiku mengambil alih tugas menghantar sana sini anak aku. Sebab kalau dah aku boleh drive, dia tak akan hantar anak pergi sekolah, dia tak akan ambil anak pergi sekolah, dia akan buat benda lain yang akhirnya aku kena buat semua sendiri. So, ini adalah membuatkan aku malas juga melambatkan mengambil lesen sebab dah aku selesa. Bila dah aku nak beli barang, dia akan drivekan. Or sebelum ni kalau dah aku beli barang, dah aku drive sendiri. Dah aku nak pergi shopping, dah aku drive sendiri. I kind of miss that time. Tapi sekarang pun itulah, dah aku dah kerja, dah aku tolong financially keluarga ni, you have to do something for me too. So itu dah aku fikir macam tu ya. So bila dah aku ada lesen tu, dah aku nak tengok lah, dah aku tak boleh, kita sebagai orang perempuan ni kena cerdik ya. Cerdik dengan membuat border-border. Jadi walaupun dah aku akan ada kereta sendiri atau lesen sendiri nanti, dah aku akan buat border-border. Dah aku tak nak buat semuanya on my own. Sebab lelaki ni bila kita tunjuk pandai sangat, diorang akan melepaskan tanggungjawab mereka. Dah aku dah pernah rasa semua tu. So it's a no, no, no. So adik-adik, cik-adik, anak-anak perempuan sekalian, jadi pandai. Jadi border-border tapi jadi pandai di sebaliknya. Border-border yang bermakna pandai ya. Pandai menggunakan peluang itu untuk kepentingan diri sendiri. Saya terpaksa mengakhiri video ini dengan ucapan salam mesra. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih atas support anda kepada channel kami. Dan saya aku akan cuba berkongsi lagi konten-konten yang menarik dan membawa anda serata Perancis ini, di mana tempat aku pergi, kecuali di Jamban tak boleh nak tunjuk kan. Di mana tempat-tempat menarik aku akan tunjuk, walaupun tempat itu mungkin tidak menarik pada sesetengah orang, membosankan, tapi bagi aku berkongsi saja sebab tidak semua orang mempunyai cita rasa yang sama. Ada saja orang yang enjoy. Dah aku pergi pasar pun suka tengok. Dah aku pergi entah kedai entah apa-apa pun suka tengok. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana support channel ini. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button ni ya. Terima kasih. Review dia tak berhenti-berhenti cakap. Mak aku nak buat review. Ini adalah aktiviti petang-petang anak-anakku ya. Walaupun ada laman besar di belakang rumah, tapi mereka prefer halaman yang secotet sekangkang-kera kat depan rumah ni, kerana bila mereka haus ke, mereka nak makan ke, boleh terus masuk rumah, tak perlu jalan jauh ya. Itulah PL anak-anak. Dan aku pun boleh nampak mereka di depan mata, dan aku boleh berkebun di tepi mereka sambil melihat anak-anak. Anak-anak kena sentiasa kat bawah ketiak omak gitu lah kot. Elle a ma bague. Oh, so sweet. T'as boum check de bague. Arrête, tu forces. Boum check de bague, Anna. Elle a une boum check. Nah, tutup mata dia sampai sini. Tutup mata macam ni. Tutup mata macam ni. Buat, oh. Ana macam ni. Tutup mata. Amwa. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Avec ça. 1, 2, 3. Ça va marcher. Ça a pas marché, il est cloué sur ma joue. 1, 2, 3.
Dia sudah balik, dia sudah balik. 30 minit memang tak cukup. Dia sudah balik, dia sudah balik. 30 minit memang tidak cukup. Balik kelaparan lah tu. Macam budak-budak lain, macam anak-anakku yang lain balik sekolah je kelaparan. So sama lah. Hello. Tu selipar lagi satu pakai. Hello. Di belah. Sandal. Hello. Reste là, Anna. J'ai lavé ton truc là, c'est dégueulasse. Oh, regarde comment ça. Allez, va y aller à côté. C'est immonde. Regarde comme c'est dégueulasse. Regarde comme c'est dégueulasse. Ini adalah ketumbar Jawa atau ketumbar Vietnam. Tak tahu dah aku dapat sebab tanam masa dia dah macam layu kan, so I don't know will it grow. Ini adalah basil, suamiku beli. So ini ketumbar. So ini adalah ketumbar Jawa yang dah aku hari tu sempat tanam lah. Dia dah panjang tapi aku tak tahulah dia meninggi ke tidak. Tak tahu dia akan meninggi ke tak. Ini ada je yang liar-liar ni datang kan. Kena sentiasa siram dengan air. Ini adalah ayam masak lemak cili api ya. Ayam masak lemak cili api. Mama tunggu sekejap. Dan 5 minit, 10 minit siap. Lepas tu dia kata apa? Dah ni macam-macam hal. Okey, masuk kau apa ni? Cupang akela. Okey, ni ayam masak lemak cili api. Dah aku buat ni pedas, Ida boleh makan kot. Sebab yang lain-lain tu dah aku kena buat meal yang lain. So ini basically untuk aku dan Ida. Ana Syifa ni dah aku kalau makan tu dia akan bersuap je tu. Sebab bila dah campur dengan nasi, dia tidak akan pedas ya. Dia kurang sikit lah pedas dia masukku. Okey, dah aku kelang kabut nak masak dengan nak pergi vaksin lagi kejap lagi. Masak tidak boleh dilupa kerana anak makan di rumah. Dan ramai pula yang makan kat rumah ni ya. So ni ayam masak lemak cili api. Meleleh-leleh aku nak makan kejap lagi. Tapi sebab stres nak pergi vaksin kan. So selera tu macam terbantut sekejap. Lepas balik vaksin barulah kita boleh walap. Okey, kami nak pergi vaksin ya. So queue dia tidak ada berapa panjang. Kami ambil yang bahagian tengah hari. Jadi dah ada orang kat depan kami. Terpaksa bawa budak ni sebab tak ada orang nak boleh jaga dia. Apa kerja kau nak? Syifa? Syifa buat apa dah ya? JJ, dah lah air tu cukup lah, tak payah buat air lagi. Mami try buat main tu. Buatlah. Letak kat sebelah dia. Letak kat sebelah dia. No, tak payah atashe, dekat-dekat je. Mana boleh atashe? Oh. Tutup. Bukan untuk atashe. Ya Tuhan. Adik buat apa, Dek? Adik? C'est trop cool. Syifa? Jangan rosakkan pokok Mama ya. Mami look. Jangan, banyak sangat. Syifa? Syifa? Sekarang pukul 6.30 petang ya. Apa ni dia suka ya? Pakai sipar dalam tu je. Buang balik air tu. What is this? Wih, habislah Mama punya. Ditugaskan tengok adik ya. Pandai sini balik dah. Kejap, 1, 2.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.